Siapa kata perjuangan sudah lenyap, padahal semangat itu masih membara? Siapa kata kami dah senyap, padahal kami ini baru saja bermula? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana yang telah Papa Berry nyatakan dalam video-video semua ini, ada juga yang kata yang kami dah senyap berkenaan dengan isu-isu tertentu. Bila kita jawab, ada juga yang tak percaya. Dia kata, kau je lah yang cakap macam tu, orang yang tak cakap macam tu pun. So, dalam video kali ini, Wabi Viral ada bersama-sama dengan kita. Jangan main-main. Special kita order dalam video khas pada hari ini. So, nak tanya pada Wabi Viral, betul ke dakwaan sesetengah anak-anak papa ni kan, jekom-jekom yang tersakiti ni, dia kata kita senyap pasal isu-isu tertentu, terutamanya isu ambalat, skim insan dan banyak lagi. Betul ke? Sudah pasti tak betul. Kalau kita ingat, minggu lepas, kita punya matlamat adalah untuk membangkitkan isu ambalat, Papa Berry. Betul. Kita semua tahu kan, minggu lepas kita patut membawa isu ambalat. Tetapi kita diserang oleh cyber trooper kelas bawahan yang merupakan penyokong Pakatan Harapan. Menyebabkan kita agak tersimpang sedikit daripada apa yang kita patut buat. Kita tiba-tiba dihidangkan dengan isu insan. Di mana hari yang sama, kita tengok saya didaftarkan dalam skim insan, Papa Berry didaftarkan dalam skim insan, Mak Iban Olivia didaftarkan dalam skim insan tu. Jadi malah semua pempengaruh isu rakyat yang mengundi di Selangor tiba-tiba ada nama dalam skim ada insan. polisi tu. Ya. So in a way kita sebenarnya kita tak side track pun. Kita masih ada isu yang sama, cuma kita got side track a little bit sebab kita tiba-tiba dihidangkan oleh skim insan thanks to Mantoba. Kalau bukan kerana Mantoba, kita tak tahu pasal perkara ini. So, kita kena respon immediately lah sebab benda tu melibatkan kita. Betul. Sebagai individual kan, sebagai individu melibatkan kita. So, tapi kalau nak kata kita ni sebenarnya side track daripada isu ambalat, itu tak betul. Nak tanya, memandangkan kita tak side track daripada isu ambalat, what is the latest perkembangan yang kita boleh berikan kepada kita punya followers? Ini yang agak menakutkan, membimbangkan, membingungkan. Okay. Hari Sabtu lepas, video klip daripada sidang media amalat yang saya up dekat saya punya video TikTok tu, yang kita bercakap masa sidang media maya tu, video tu hilang daripada saya punya TikTok, telah dipadam. Biasanya video saya kalau dikeluarkan dari TikTok, mereka akan bagi notifikasi, tapi yang ini dia orang padam terus. So benda ni agak memeranjatkan sebab apa yang kita cakap masa sidang media tu bukanlah fitnah, tetapi kita bawa isu perkembangan terkini. Yang mana kita tahu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral keluarkan kenyataan melalui Director General Minyak dan Gas Tutukar Riaji pasal bakal ada kerjasama ataupun sudah merancang kerjasama dengan kerajaan Malaysia untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia. Apa yang menakutkan ialah sehingga hari ini kita tak dengar apa-apa jawapan, kita tak dengar hatta sedikit pun yang mahu bersuara menjawab apa yang sedang berlaku. Tak ada penjelasan. Tak ada penjelasan. Itu amat menakutkan. At least kalau dikata nafikan, dikata kita fitnah, tu kita boleh kata okeylah kau nak kata aku fitnah. Tapi sekarang ni kau berdiam diri. Betul. Kau totally berdiam diri. Walhal kenyataan dah keluar, dibuat oleh kita punya jiran kita kerajaan Indonesia kan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, and kita punya kerajaan berdiam diri. I'm pretty sure diorang tahu apa yang berlaku. Tapi for some reason diorang tak nak jelaskan. For some reason diorang tak menjelaskan. Itulah perkembangannya sebenarnya. Dan of course kita telah pun menghantar memorandum kepada 2 orang mantan Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. So mungkin Wabi Viral boleh beritahu what is the update regarding that? Okay, patutnya minggu ini kita nak touch base dengan kedua-dua bekas Perdana Menteri tu. Diorang punya team lah kan, untuk mengetahui apa feedback. Tetapi itulah, kita pun got side track kan, terlampau banyak isu pasal insan semua sekali ni. InsyaAllah kita akan hubungi mereka untuk tanya sama ada apa yang mereka faham atau mereka tidak faham. Tapi saya rasa kita punya memorandum tu sangat clear. Kita suruh mereka membangkitkan mengenai apa perkembangan terkini isu ambalat ni, di mana kenyataan yang dibuat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan juga kita juga minta kedua-dua bekas Perdana Menteri ini yang merupakan ahli parlimen untuk mencadangkan kepada parlimen supaya mencadangkan kepada kerajaan supaya moving forward semua treaty yang melibatkan kedaulatan negara tidak boleh dimeterai tanpa
dibentangkan terlebih dahulu kepada Parliament Select Committee, Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen. Betul. So itu yang kita nak, dan tapi insyaAllah kita akan touch base dengan mereka selepas awal minggu depan. Okey, itu perkembangan berkenaan balat, bermaksud kami masih lagi keep track on this issue. Cumanya macam Wahyu Vara kata tadi, kita telah dihidangkan, telah disedekahkan dengan satu isu yang sangat-sangat besar, iaitu skim insan. Saya dah buat video pasal skim insan tadi, dan juga Wahyu Vara ada keluarkan video semalam berkenaan skim insan. Tapi mungkin ramai nak tahu apakah perkembangan terkini berkenaan skim insan, apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita mobilisasikan. Okey. Kita dalam stage di mana kita telah membuat aduan kepada M General Insurance. Kita sedang cuba menghubungi pihak pengurusan, especially pengurusan komunikasi corporate, untuk buat satu sesi engagement dengan diorang lah. Pada saya is very simple. Kalau M General, diorang bagi alasan sekarang ni sebab diorang baru merge kan dengan Liberty semua sekali. Kalau diorang tak nak bercakap dengan kita, then we just call for boycott until BNM selesaikan perkara ni. We just call for boycott untuk entity ni, sebab benda ni saya rasa yang menjadi mangsa bukan kita sahaja. Silap-silap M General Insurance juga menjadi mangsa. Betul Kan, menjadi mangsa. So kita dah buat laporan polis berkaitan dengan isu data, dan juga nama kita dimasukkan dalam skim insan tanpa kita punya kebenaran, tanpa izin. Kita dah buat laporan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya kerana Teng Changkim dan juga Amiruddin Syari mengaku menggunakan data SPR untuk buat benda ni, yang kita tahu data SPR tu bukanlah boleh digunakan untuk tujuan selain daripada bukan pilihan raya. Betul. Kita dah buat aduan kepada M General Insurance, dan kita dah terima maklum balas. Kita tanya lain, dia jawab lain. Itulah dia. Customer service jawab lain. So kita menunggu pula. Kita dah salinkan kita punya aduan kepada Persatuan Insurans Am Malaysia. Kita akan bersedia membawanya pula kepada Bank Negara Malaysia. Okay. Sebab banyak sangat, terlalu banyak persoalan, Papa Berry, bagaimana benda ini boleh terjadi. Termasuklah kita nak tahu jika ada insurans agent yang terlibat membeli, menjadi agent untuk skim ini, dan adakah, sebab setahu kita group personal accident punya insurans ni commission dia adalah 25%. Itu biasalah kan? Itu biasalah. So kena nak tahu segala benda ni, kena tahu banyak. Actually benda ni sangat complicated lah. Kita dah buat ulas kan video kan, terlalu complicated. Lepas satu-satu. Dan kita terperanjat. Banyak isu di sini sebenarnya, dan kita kena rungkaikan satu persatu. Itulah sebenarnya, ini adalah cuma dua saja isu yang memang kita telah sentuh. Sebenarnya banyak isu yang kita telah sentuh, tetapi atas sebab-sebab tertentu, insyaAllah kita akan sentuh isu-isu yang lain yang berbangkit pada video-video yang akan datang. Soalan terakhir saya kepada YB Viral. Tadi YB Viral ada sebut berkenaan dengan satu video yang tiba-tiba gaib tanpa kesan, which is dah berlaku kat saya. Dua video saya gaib tanpa kesan. Adakah ini berkemungkinannya ada campur tangan pihak-pihak tertentu? Sebab apa tahu? Sebab Fahmi Fadzil melalui satu Twitter dia telah menyatakan dia berjumpa dengan TikTok, dan perjumpaan dengan TikTok itu turut dihadiri oleh polis, oleh pihak-pihak berkuasa sebagainya kan. So mungkinkah ini bentuk satu intimidasi? Macam mana? Saya nampak benda ni sangat menghampakan, kerana sebelum ini manusia seperti Fahmi Fadzil, dia jadi champion kebebasan bersuara. Kau sentuh sikit, maka diorang ni boleh meroyan berhari-hari. Betul. Tetapi kali ini mereka seolah-olah macam nak beritahu orang jumpa dengan TikTok, bawa ketua siasatan jenayah komersial, dan siapa lagi dia bawa saya tak ingat lah. Seolah-olah nak menunjukkan bahawa seolah-olah nak menakutkan. Taktik intimidasi yang saya nampak bukan kali pertama keluar daripada Fahmi Fadzil ni. Dan sejujurnya Papa Berry, saya dah menyampah dengan taktik sebegini. Dia tak pernah pun jawab saya punya WhatsApp. Saya dah hantar WhatsApp dekat dia 2-3 kali. I think this is the worst government ever lah, daripada segi kebebasan bersuara. Kalau tak worst, tak adalah sampai wartawan-wartawan kanan siap buat satu kenyataan media meminta SKMM jangan jadi Big Brother. But that is an issue for another day lah. Banyak sangat isu sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tetapi rest assured, saya, YB Viral dan rakan-rakan kami sekaliannya, insyaAllah kami tidak akan berdiam diri berkenaan dengan isu-isu rakyat, terutamanya yang melibatkan kedaulatan negara kita, melibatkan maruah kita, hak kita, dan juga keadaan keselamatan, kemaslahatan kita selaku rakyat Malaysia secara umumnya. Kerana kami sentiasa akan menjadi check and balance kepada kerajaan. Kami tak mahu kerajaan yang hanya bertindak sesuka hati mereka, hanyalah kerana mereka ini kerajaan. Sebab tak kiralah apa pun yang si Sani Hamzah ni kata, jangan harap kami akan biarkan.
Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.